Didik TV KPM. Okey, untuk hari ini Irfan, saya bawakan kepada anda semua satu tajuk yang agak dekat dengan kita sebab kita dah nak hampir kepada sambutan Bulan Kebangsaan. Setuju. Okey, dan untuk kali ini saya bawakan tajuk faktor kemunculan nasionalisme di negara kita dan bagaimana golongan intelektual cuba untuk menanamkan semangat nasionalisme dalam kalangan rakyat. Okey Irfan? Itu Baik. tajuk kita hari ini. Itu tajuk kita pada hari ini. Jadi, mungkin boleh cikgu mulakan dengan mukadimahnya dari segi setiap pembelajaran dan juga objektif kita. Silakan cikgu. Okey, untuk hari ini saya bawakan 6 faktor. Okey, siapa yang bagi calon-calon SPM kena faham tentang konsep nasionalisme, cinta akan negara. Tapi berbeza nasionalisme zaman dulu dengan nasionalisme sekarang. Nasionalisme zaman dahulu lebih kepada nak membebaskan negara kita dari penjajahan. Beza dengan sekarang. Okay, kita tengok dulu ke enam faktor. Faktor yang pertama adalah peranan agama. Bagaimana agama itu cuba untuk menanamkan sifat cintakan negara dalam kalangan rakyat tanah Melayu. Asalnya, murid-murid di rumah, asalnya agama ini datangnya dari para pelajar tanah Melayu yang berjaya melanjutkan pelajaran ke Mesir, Irfan. Dari Mesir, sebenarnya mereka dah mula menuntut kebebasan dari penjajahan di Mesir. Di Mesir dulu ya. Dan pelajar kita yang berada di sana pulang semula ke Tanah Melayu membawa konsep itu ke Tanah Melayu. Dan mereka menyebarkan keseluruhan Tanah Melayu. Okay? Dan kita ada beberapa nama penggerak kepada gerakan Islah di Mesir. Kita ada Jamal al-Din, Said Jamal al-Din al-Afghani. Dan yang kedua kita ada Syekh Muhammad Abduh dan juga kita ada Rashid Sida. Ini adalah pelopor kepada gerakan Islah di Mesir. Yang mana mereka juga menentang penjajahan di negara Islam di sana dan kita bawa masuk ke Tanah Melayu, Irfan. Okey, faktor yang pertama. Itu yang pertama. Faktor yang kedua dari sudut penulisan kreatif. Sebut sahaja penulisan ialah apa yang kita boleh baca. Betul. Dari sudut novel, dari sudut cerpen dan dari sudut puisi. Sebab zaman dahulu, Irfan, kita tak terlalu terbuka menyatakan kehendak kita, tak. Kita berlapik sikit. Kita berlapik. Macam mana kita nak mengkritik penjajah, kita tulis dalam cerpen. Tidak terus terang cikgu. Tidak terus terang. Bila orang baca, baru ada semangat itu. Okay, kita tak direct pergi kepada pihak British, kata, okay British aku tak suka kau. Tak. British baca novel, British akan tahu yang rakyat Tanah Melayu tak suka. Ada bentuk sindirannya juga. Ya, betul. Dan antara penulis-penulis cerpen, kita ada Harun Aminur Rashid yang menulis novel Melo Kuala Lumpur, yang mana dia ni menulis cerita tentang keperitan rakyat Tanah Melayu. Yang mana kita pun kalau baca pun, saya selalu cakap dalam kelas, Irfan, kalau awak nak faham buku teks sejarah yang banyak itu, baca macam novel. Baca macam novel. Macam novel. Dia bercinta, kita suka. Dia berpisah, kita menangis. Dia bercerai, kita menangis. Macam tu kita baca buku. Okay? Walaupun novel cerpen tu khayalan. Khayalan sahaja. Okay? Mereka juga menulis tentang penderitaan rakyat yang dijajah. Okay? Jadi rakyat Tanah Melayu yang membaca novel, membaca puisi, membaca cerpen ini juga turut menyerap, mengambil sesuatu daripada novel itu. Okay? Faktor yang kedua. Faktor yang ketiga, kita ada media cetak. Okay, kalau tadi kita ada novel cerpen, kali ini kita ada surat khabar, kita ada juga majalah. Yang mana maklumat-maklumat berkaitan penjajahan, berkaitan pentadbiran, kita tulis dalam tu. Sama konsep macam penulisan kreatif. Okay, contoh, Akhbar Jawi Peranakan. Okay, dia menegur British ini supaya jangan campur tangan dalam agama dan juga bahasa Melayu. Kita tak tegur depan-depan. Kita tegur melalui penulisan di surat khabar. Akhbar Al-Imam, Akhbar Neraca, Akhbar Pengasuh, mereka ini menulis tentang idea-idea pembaharuan yang patut berlaku di Tanah Melayu. Okay, itu media cetak. Yang keempat, dari sudut sistem pendidikan. Kita cuba untuk memodernkan sistem pendidikan di Tanah Melayu melalui madrasah. Kita ada beberapa madrasah di sini. Yang mana saya nak highlightkan dua institusi pendidikan, iaitu MCKK dan juga SITC.
MCKK, Malay College Kuala Kangsar dan juga SITC, Mata Perguruan Sultan Idris. Nanti lepas ini kita buat soalan, kita akan detailkan berkaitan dengan ini. Faktor yang kelima, kemunculan golongan intelektual, dan faktor yang keenam, pengaruh luar dan serantau. Kita ada Jepun berjaya mengalahkan Rusia, Irfan. Betul. Jepun, negara Asia yang kecil, berjaya mengalahkan Rusia yang sangat besar. Macam mana tu? Kita terinspirasi dari situ. Dapat semangat dari situ kan cikgu? Ya, dapat semangat. Kita tengok orang boleh berjaya, kenapa kita tak boleh? Okey, itu 6 faktor. Dan kemudian nasionalisme ini berkembang melalui golongan-golongan intelektual. Kita ada 3. Intelektual berpendidikan agama, intelektual berpendidikan Inggeris dan juga intelektual berpendidikan Melayu. Okey, seperti mana yang kita lihat dekat sini, intelektual berpendidikan agama, kita ada beberapa oranglah tokoh. Kita ada Syekh Muhammad Tahir yang telah menubuhkan beberapa madrasah. Kita ada Madrasah Al-Atas di Johor Bahru yang mana mereka cuba nak memajukan sistem pendidikan di negara kita. Okay? Dan mereka menyebarkan apa idea mereka melalui beberapa surat khabar. Kita ada Al-Imam, Al-Ikhwan. Okay? Itu yang pertama. Yang kedua, intelektual berpendidikan Inggeris, Irfan. Asalnya, sekolah ini ditubuhkan oleh pihak British untuk melatih rakyat tanah Melayu untuk bekerja dalam kerajaan. Sebenarnya susah kita nak masuk sekolah Inggeris ini. Okay, hanya golongan-golongan anak bangsawan sahaja. Yang rakyat-rakyat marhin, kita masuk sekolah Melayu je. Sekolah Melayu je. Okay? Dan kita ada beberapa tokoh. Kita ada Raja Chulan, kita ada Raja Uda. Raja Chulan siapa tak kenal, maksudnya tak pernah masuk KL. Betul. Popular nama Raja Chulan ini. Okay, dan mereka juga bila dah masuk kepada sekolah Inggeris, dibenarkan bekerja dalam kerajaan British, mereka menuntut beberapa hak. Okay? Dan yang ketiga, intelektual berpendidikan Melayu. Okay, yang mana mereka ini telah belajar di Maktab Perguruan Sultan Idris, yang mana maktab ini telah melahirkan beberapa tokoh nasionalis dan juga telah melahirkan, mewujudkan pejabat karang mengarang. Zakbar. Zakbar muncul waktu ini. Siapa tak kenal Zakbar adalah pendeta Melayu kita, pendeta bahasa Melayu. Okay, dan bahan bacaan juga dibawa masuk dari Timur Tengah, terutama dari Indonesia. Dan berkembang pesat ketika itu. Okay, intelektual berpendidikan Melayu yang mana kurikulum mereka juga antaranya, bukan setakat sekarang je Irfan, sebenarnya dari zaman SITC ni telah mewajibkan mata pelajaran sejarah. Oh, bukan sekarang je, dulu bukan pun sekarang, dari dulu. Okey. Okay, tahu sejarah negara, kita dapat semangat nasionalisme kat situ. Betul. Okay. Selain daripada sejarah juga, kita ada mata pelajaran anyaman dari sudut kesihatan, dari sudut sukan pun dititik berat di SITC. Okay, dan mereka ni juga telah melahirkan karya-karya yang berkualiti. Buku-buku penulisan yang berkualiti. Kita baca pun menyerap semangat dari buku tersebut. Zakbar, penulis kita. Okay. Di Pejabat Karang Mengarang ni, Zakbar berperanan sebagai ketua penterjemah. Buku-buku dari luar yang masuk ke SITC ini diterjemahkan oleh Zakbar supaya kita dapat baca. Okay. Kita tahu bahasa Melayu. Betul. Kalau buku dari Mesir datang dalam bahasa Arab, tak faham Irfan. Zakbar akan terjemahkan dulu. Ya, Zakbar akan terjemahkan dulu. Okey. Baik cikgu. Didik TV KPM